Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, baik. Kita mulakan teman sekalian Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, untuk sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjumpa lagi, untuk kita bertemu, untuk kita sama-sama menyambung siri tadabbur surah Yasin kita. Dan saya harapkan untuk sekalian yang hadir di sini dan juga di online, mudah-mudahan Allah SWT rezekikan kita semua kesihatan, rezekikan kita semua keampunan dan keberkatan sepanjang kita menjalani ataupun kita mengikuti majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Okay. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita di akhir cerita nanti, di akhir tadabbur kita hari ini, kita akan beroleh petunjuk-petunjuk yang kita nak lalu. Mudah-mudahan petunjuk yang kita lalu, yang kita ambil sebagai pedoman itu akan membawa kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang paling baik, insya-Allah. Amin. Okay, sebab Quran ni kan hudan, dia adalah petunjuk bagi manusia. Apa jua ayat dalam Al-Quran ni, tak kiralah cerita-cerita Quran ke, hukum hakam dalam Quran ke, dia adalah sebagai petunjuk kepada manusia untuk kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik. So setiap petunjuk yang Allah bagi pada kita ni untuk kita lalu, ambil pedoman supaya kita jadi baik dan kembali kepada Allah dalam keadaan baik. So dalam bahasa mudah tuan-puan sekalian, Allah ciptakan kita ni bukan saja hidup kat muka bumi ni. Plus Allah bagi Quran untuk kita jadikan sebagai pedoman supaya kita lalu hidup kat muka bumi ni dengan cara yang Allah nak kita hidup, bukan dengan cara kita nak kita hidup macam mana. Kan, sebab ada orang hidup kat muka bumi ni, dia nak hidup dengan cara dia nak hidup. Dia tak nak hidup dengan cara yang Allah nak dia hidup. So bila ada Quran, manual tu Allah nak suruh kita hidup dengan cara yang Allah nak kita hidup. Boleh faham Okay, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian hari ini kita dapat petunjuk itu, insya-Allah. Okay, baik tuan-tuan sekalian, seingat saya tak ada macam untuk saya tengok interaksi di chat Zoom. Kok nanti pengajar boleh bagi ni, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, kita berhenti pada ayat yang ke-37 hari tu Betul? So hari ni ayat 37 ke ataupun ayat 38? Hari ni ayat 38. Okey. Hari ni ayat 37. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, hari ni kita akan sambung pada ayat yang ke-37. Sebab saya rasa saya confuse bila letak bookmark dekat ayat tu, sama ada ayat tu last ke ataupun ayat tu permulaan hari ni. Jadi rasanya hari ni ayat permulaan kot. Okay, jadi ayat ke-37 tuan-puan sekalian pada hari ini. Okay, dia buka surah Yasin dah tuan-puan sekalian. Hari ini kita nak bincang surah Yasin ayat yang ke-37. Okay, izinkan saya buat sedikit recap pada apa yang kita dah bincang pada sesi lepas. Iaitu tuan-puan sekalian, pada ayat-ayat sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Dan Allah bila nak menyebabkan kita rasa wow kepada ciptaan dia yang hebat tu, Allah tak perlu hadirkan bumi yang besar gedabak ni. Allah boleh je nak impress kita, nak menyebabkan kita takjub ni, Allah ambil benda-benda besar untuk kita rasa macam wow. Kan? Tapi Allah mengujakan kita, menakjubkan kita hanya dengan suruh kita melihat sebiji benih saja tuan-puan sekalian. Kan? Allah nak tunjukkan yang dia berkuasa, yang Allah nak suruh kita tengok daripada sebiji benih saja. Macam mana biji benih tu terhasil, bagaimana dia tumbuh, lepas tu menjadi kebun-kebun yang sangat indah dan berbuah. Maka tuan-puan sekalian, daripada situ saja kita nampak setiap peraturan, setiap perkara yang dekat muka bumi ni, dia menurut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hatta sekecil-kecil biji benih pun tuan-puan sekalian, Allah tentukan takdir dia, takkan kita lagi besar daripada biji benih.
yang ada kebolehan untuk buat pilihan dan tindakan kat muka bumi ni, takkan Allah tak selia takdir kita? Kan? Biji benih kecil pun Allah takdirkan. Kalau tak tumbuh, tak tumbuhlah dia. Biji benih yang kecil, kalau Allah kata tumbuhlah kamu walaupun tak cukup air, walaupun tak cukup matahari. Kalau Allah kata tumbuh, tumbuhlah dia. So takdir bagi biji benih dan rezeki biji benih pun Allah yang jaga. Kita ni takkanlah Allah tak jaga. Tambah-tambah kita dapat tanggungjawab lebih daripada makhluk-makhluk lain kat muka bumi. Maka tuan-tuan sekalian, kita kena yakin setiap perkara dalam peraturan Allah, dan kita yakin Allah adalah Tuhan yang mentadbir dan mengurus selia dalam keadaan yang paling baik. Paling baik tuan-tuan sekalian. So kalau benda tu berlaku tak ikut macam mana kita rancang, dia bukan perkara itu berlaku dalam keadaan buruk sebenarnya. Tapi mungkin Allah sedang rencanakan perkara yang lebih baik untuk kita. Saya bagi contoh tuan-tuan sekalian untuk kita lebih faham tentang perkara. Nabi Yusuf alaihi salam, hidup dia pada awalnya tuan-tuan sekalian indah tak indah? Masa awal episod surah Yusuf yang kita baca tu, yang ada 111 ayat tu, episod dalam surah Yusuf tu, episod awal surah Yusuf tuan-tuan sekalian, episod indah ke episod duka? Episod duka. Bayangkan tuan-tuan sekalian, awal-awal cerita lagi tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf ni telah terbelenggu dengan mimpi yang agak pelik. Episod pertama kat situ. Tak cukup dengan tu tuan-puan sekalian, abang-abang dia rencanakan untuk melemparkan dia ke dalam telaga. Kita boleh dengar cerita pasal adik Rayyan tu kan. Sangat menyayat hati kan tuan-puan sekalian. Tapi itulah tuan-puan sekalian, ini adalah peringatan untuk kita semua. Dan sebenarnya Allah hantar kanak-kanak budak 5 tahun ni untuk menyedarkan satu dunia yang sebenarnya kita boleh bersatu. Perasan tak? Di saat kita berpecah belah dengan fahaman politik, dengan fahaman agama, dengan pelbagai benda kat muka bumi ni, tapi siapa sangka dengan budak kecil 5 tahun Allah hantar, dia sedarkan kita sebenarnya umat Islam dunia boleh bersatu. Boleh bersatu. Boleh ketepikan kefahaman agama, boleh ketepikan fahaman politik, boleh bersatu rupa-rupanya atas nilai kemanusiaan. Rupa-rupanya. Kan? Tapi selama ni kita suka duk fokus kepada perbalahan, perbezaan. Tapi sekarang ni Allah hantar budak 5 tahun ajarkan kita fokus kepada persamaan. Okey, baik tuan-puan sekalian. Kita boleh nampak sebenarnya cerita yang berlaku semalam, adik Rayyan tu, dia mirip dengan kisah Nabi Yusuf sikit kan. Iaitu Nabi Yusuf dilemparkan abang-abangnya ke dalam telaga. Tapi dibawa angkat akhirnya sampai ke Mesir. Tapi adik Rayyan, Allah takdirkan dia masuk dalam telaga tersebut. Tapi bila dibawa angkat, dia bukan menuju ke Mesir, tapi dia menuju ke langit yang sangat-sangat luas. Masya Allah. Itu tanda keadilan Allah lah subhanahu wa ta'ala. Okay, baik. Saya nak sambung cerita. So, cerita Nabi Yusuf ni, babak awalnya episod yang sangat duka cita. Ujian, kena goda dengan Imratul Aziz, kena masuk dalam penjara. Tak berhenti ujian kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kan? Tetapi tuan-puan sekalian, selepas setelah siri-siri ujian tersebut, Allah bagi tak nikmat pada Nabi Yusuf? Lepas tu kan? So maksudnya tuan-puan sekalian, bila saya nak tanyalah, kalau tuan-puan sekalian kat tempat Nabi Yusuf, tuan-puan sekalian nak tak episod ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf? Kalau kita lalu episod ujian tersebut, kita pun akan mengeluh panjang tuan-puan sekalian. Betul tak betul? Allah, abang-abang aku ni nampak, kita akan merungut, kita akan mengomel tu akan mengomel kan? Merungut dan macam-macam benda kita akan keluarkan dekat mulut. Tapi untuk makluman tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian baca daripada awal surah Yusuf, kita akan kenal satu perwatakan Nabi Yusuf ataupun akhlak Nabi Yusuf. Dia adalah seseorang yang sangat-sangat kurang bercakap. Cuba tuan-puan sekalian tengok, dalam surah Yusuf, berapa banyak kali saja dialog Nabi Yusuf muncul dalam surah Yusuf. Kali pertama waktu dia bercakap dengan ayahanda Nabi Yaqub tentang mimpi. Yang kedua, tuan-puan sekalian akan jumpa dia bercakap dengan Imratul Aziz waktu kena goda tu. Maksudnya, waktu Nabi Yusuf kat dalam telaga, dia langsung tak berdialog. Maksudnya Nabi Yusuf mengamalkan betul-betul lah bercakap bila perlu. Kan? Bercakap bila perlu. Jadi nak katakan tuan-puan sekalian, hari ni kalau kita nak lalu ujian seperti Nabi Yusuf, semua orang tak nak ujian seperti mana Nabi Yusuf. Sebab kita rasakan macam itu adalah episod tak indah dalam kehidupan. Tapi tuan-puan sekalian, it's the matter of how we see something. Macam mana kita lihat sesuatu. Kalau kita nampak benda yang buruk berlaku itu adalah episod yang tak baik pada kita, maka itulah kita akan dapat.
Tapi Yusuf beranggapan setiap episod yang tak baik ini bukan tak baik sebenarnya. Tapi itu adalah rencana Allah untuk Allah bagi lebih baik. Boleh faham tak macam mana cara melihat itu? Jangan dapat benda bila tak berlaku ikut kehendak kita tu, dah tak baik dah apa yang berlaku sekarang. Belum lagi. Barangkali tuan-puan sekalian kena tambah sedikit kesabaran untuk mendapat nikmat yang lagi baik daripada apa yang kita harap. Boleh faham So itulah tanda tuan-puan sekalian, setiap perkara itu bila tak berlaku bukan hukuman, bukan tak baik, tapi Allah sedang set up benda yang lebih baik, insya-Allah. Okey, baik, jom kita sambung ayat ke-37. Itu adalah sedikit recap lah apa yang kita bincang pada sesi yang lepas. Maka ayat 37 tuan-puan sekalian kita mulakan dengan isti'adzah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam, kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam keadaan gelap gelita. Maka dalam ayat 37 ni Allah bangkitkan tentang sistem kejadian malam yang asalnya daripada siang itu. Okay? So dalam ayat ni Allah kata, antara tanda kebesaran Allah, cuba kamu tengok malam tu, macam mana dia boleh mendatangkan kegelapan kepada manusia. Sedangkan pada waktu siang, dia terang benderang, tuan-puan sekalian. Memberikan cahaya kepada manusia. Manusia boleh lihat dengan mudah pada waktu siang. Tapi bila malam terus jadi gelap gelita. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, adakah malam pada hari ini, dia berlaku secara tiba-tiba? Cuba tuan-puan sekalian perhatikan sistem kejadian siang dan malam. Daripada siang nak pergi malam, adakah Allah jadikan dalam bentuk yang tiba-tiba? Tak. Tapi saya nak tanya, Allah berkuasa tak untuk menukar siang yang terang, tiba-tiba pap jadi malam? Dia macam kita on switch lampu tu. Gelap gelita, tekan satu switch, kalau pakai LED sekarang ni, dia tak ada dah macam kelip-kelip macam zaman dulu, pendaflor. Dia macam pendaflor ni kan. Dia macam awal tu kan dia akan ada sparkling tu kan. Dia macam berkelip-kelip dulu. Tapi LED sekarang tekan terus menyala kan tuan-puan sekalian kan. Dia bukan macam dia istilahnya macam lampu. Tengah gelap, buka pom terus terang, terus terang. Bila time terang, tutup lampu terus malam. Terus gelap. Allah boleh buat tak macam itu tuan-puan sekalian? Boleh kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia boleh tukar siang yang terang benderang terus menjadi gelap sekelip mata, tapi adakah Allah buat sedemikian? Kita yakin Allah berkuasa kan? Tapi adakah Allah buat sedemikian? Tak. Sebab itu kalau tuan-puan sekalian nak kukuhkan kefahaman ayat 37 surah Yasin ni, tuan-puan sekalian kena tengok surah Al-Fajr ayat yang keempat, tak silap saya. Surah Al-Fajr ayat keempat. Bila Allah sebut wal-laili idza yasr. Surah Al-Fajr tu kan? Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ayat tu. Untuk kukuhkan kefahaman ayat 37 ni. Allah sebut wal laili, demi malam idza yasr. Dan demi malam ketika ia berjalan. Kita kata kenapa tiba-tiba malam nak berjalan? Apa maksud ayat malam tengah berjalan? Sebab Allah nak bagi tahu malam bila dia nak masuk, dia tak masuk mengejut. Tapi dia masuk dalam keadaan slowly walk. Dia masuk dalam keadaan berjalan dengan perlahan. Sebab itu kalau kita perasan sistem kejadian siang dan malam ni, daripada siang, petang-petang akan berlaku apa dulu sebelum malam? Senja. Kan? Dia tak terus pap gelap tuan-puan sekalian. Dia akan turun matahari tu sikit demi sikit, sikit demi sikit tuan-puan sekalian. Lama kelamaan bila dah terbenam matahari totally, maka berlakulah malam. Tapi walaupun berlaku malam tuan-puan sekalian, dia still light daripada bulan. So maksudnya Allah tak terus datangkan gelap gelita itu, tapi Allah datangkan gelap gelita itu dalam keadaan berjalan dan berproses. So bila Allah kata antara tanda kehebatan Allah itu tengok pada malam, so malam itu betul lah tanda kekuasaan Allah. Sebab apa? Allah tu adalah berkuasa. Tapi dalam kekuasaan Allah ada pengurusan yang sangat sistematik. Kita hari ini mungkin kita ada power. Ini tadabbur Kita mungkin ada power tuan-puan sekalian, kita ada kuasa untuk buat sesuatu secara sekelip mata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang lagi berkuasa daripada manusia yang berkuasa kat muka bumi pun tahu bila nak deploy kekuasaan tu, bila nak gunakan kuasa tu, jangan sembrono dan jangan tergopoh-gapah dalam menggunakan kuasa.
Allah sendiri sedang ajar kita nilai profesionalism dalam menggunakan kuasa, tuan-puan sekalian. Dia sama jugalah perbincangan tentang penciptaan langit dengan bumi. Tuan-puan sekalian, untuk Allah ciptakan langit yang bumi yang besar gedabak pada hari ini, boleh tak Allah sebut kun fayakun? Terus jadi. Sekelip mata. Boleh tak boleh? Dengan sempurna tahap yang sangat luar biasa pada hari ini. Dalam Quran pula Allah cabar, kalau kamu tengok langit berulang-ulang kali, kamu takkan jumpa cacat. Surah Al-Mulk, kan? Kita bincang. Allah kata, wahuwa hasir. Sampai kamu letih nak mencari cacat pada langit tu, kamu takkan jumpa cacat pada langit. So untuk sempurna itu langit, tuan-puan sekalian, boleh tak Allah cipta sekelip mata? Boleh. Boleh Allah cipta benda tu sekelip mata. Tapi Allah sebut dalam surah As-Sajdah, Allah ambil berapa masa untuk cipta langit dan bumi? 6 masa, kan? Fi sittati ayyam. Maksudnya apa? Walaupun Allah berkuasa sekelip mata cipta benda tu, tapi kenapa Allah ambil 6 masa? Sebab Allah ajar kita profesional. Allah ajar kita sistematik. Kalau kita ada something yang besar yang kita plan, yang kita nak buat, tuan-puan sekalian, dengan kita ada kekuasaan tersebut, keupayaan tersebut, jangan lupa. Jangan gupuh. Buat dalam keadaan tersusun. So kalau kita benar-benar hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah sentiasa buat sesuatu benda dalam keadaan tersusun. Ini tadabbur kita pada hari ini. Walaupun kita belajar daripada malam siang, tapi kita belajar tentang pengurusan sebenarnya. Okay, kita belajar tentang pengurusan. Itu tadabburnya. Okay, sebab itulah ada satu pepatah, tuan-puan sekalian, yang ni kita boleh ambil side tentang kebenaran dan kebatilan lah. Okay, ada satu pepatah, saya tak ingat Sayyidina Ali ke ataupun siapa yang sebut tentang pepatah ini. Dia kata, al-haqqu bila nizam sayughlibul batilu bin nizam. Apa maksud dia? Al-haqqu bila nizam, kebenaran tanpa perancangan dan pengurusan, sayughlibu, akan mudah dikalahkan bil batilu bin nizam, dengan kebatilan yang ada pengurusan dan perancangan. So kita dok kata Islam pasti menang, kebenaran pasti menang, tuan-puan sekalian. Tetapi pepatah tersebut menyatakan, kalau kebenaran tidak ada perancangan, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang ada perancangan. So it's all about professionalism dan macam mana kita nak urus sesuatu perkara dengan sistematik. Allah yang berkuasa pun sistematik, takkan kita yang lemah, takkan tak ada perancangan nak buat sesuatu. So begitu tuan-puan sekalian. Ya. Surah Al-Fajr. Al-Fajr ayat yang keempat. Wal-laili idza yassartu al-fajr. Surah Al-Fajr, waktu fajar. Dalam juzuk yang ke-30, tuan-puan sekalian. Okey, baik. Sambung, boleh sambung So dalam ayat 37 ni juga Allah bagi tahu, tuan-puan sekalian, perkataan gelap disebut dalam sebutan zal ataupun az-zulmun. Kan? Fa idzahu muslimun. Ketika mereka berada dalam keadaan gelap gelita, kan? So gelap itu disebut dalam perkataan muslimun, zulmun. Dan tuan-puan sekalian, hari ini bila kita dengar perkataan zalim, kan? So rupanya dia ada kaitan dengan perkataan gelap gelita tu. So gelap dengan zalim ada kaitan tak ada kaitan, tuan-puan sekalian? Ada. So zalim ni maksudnya apa, tuan-puan sekalian? Dia tak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Sebab lawan bagi zalim adalah adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. So agak-agak kenapa orang-orang zalim ni tak mampu nak letakkan sesuatu pada tempatnya? Sebab dia tak nampak. Kenapa tak nampak? Gelap. Dah nampak ada perkaitan dia sekarang. Sebab dia dalam keadaan gelap gelita, tak nampak. Jadi sebab itulah, tuan-puan sekalian, mereka ni selalu zalim. Sebab tu kita tanya, kita kadang terfikir, garu kepala kan, kenapa orang boleh buat khianat, buat zalim ke orang lain? Sebab dia tak nampak apa yang dia buat itu adalah perkara yang salah. Sebab dia berada dalam gelap tu. Kan? Dia berada dalam gelap tu, dia tak nampak. Sebab tu dia buat khianat ke orang, dia zalim orang lain. Dia buat kezaliman terhadap agama dia sendiri. Dia tak nampak apa yang dia buat tu salah. Dan macam mana biasanya keadaan gelap gelita yang boleh berlaku dalam diri manusia ni? Berpunca daripada mana? Berpunca daripada dia mengiyakan sedikit demi sedikit belitan iblis kepada diri. Pernah dengar tak istilah talbis iblis? Pernah dengar? Talbis iblis tu maksudnya belitan iblis. Iblis ni, tuan-puan sekalian, sebab saya tak nak cerita pasal ayat ni je. Saya boleh cerita pasal siang malam, tuan-puan sekalian. Tapi bila sebut tadabbur, mesti ayat ni ada kaitan dengan diri kita. So macam mana kita reflect? Sebab tu saya bawa cerita pasal zalim dan kegelapan ni.
Okey, baik, sambung. Apa maksud talbis iblis tadi? Belitan iblis. Dan antara belitan iblis tuan-puan sekalian, dia tak akan suruh wahai manusia tinggalkan taat pada Allah. Jangan solat, jangan solat. Iblis tak akan suruh macam tu. Belitan iblis ni licik tuan-puan sekalian. So cara macam mana dia nak jauhkan manusia daripada ketaatan? Dia lakukan tazyin. Dengar tak istilah ni? Tazyin. Istilah dia, tazyin. Gapo dia tazyin ni tuan-puan sekalian? Tazyin ni bermaksud dia akan memperelokkan pada mata manusia ni benda-benda yang tak baik. Contoh, contoh kalau solat kan tuan-puan sekalian kan. Iblis bila nak buat talbis dia tu tuan-puan sekalian, dia akan kata jangan solat. Dia akan suruh macam mana tuan-puan sekalian? Tak apa, dah masuk waktu, kau buat kerja dulu. Lewatkan sikit tak apa. Kau bukan tak solat, kau solat. Nampak tak? Tazyin, dia memperelokkan benda-benda yang tak baik tu pada mata kita. Licik tak iblis tuan-puan sekalian? Dia akan kata tak apa, buat kerja dulu. Kejap je. Alah. Ataupun kalau nak buat dosa, sesuatu dosa tuan-puan sekalian, alah sekali je, lepas ni taubatlah. Nampak tak? Dia perelokkan sedikit demi sedikit. So bila manusia sudah terbiasa termakan dengan cara tazyin ni tuan-puan sekalian, dia perelokkan yang salah, dia perelokkan lagi benda salah, sikit demi sedikit tuan-puan sekalian, percayalah akan tiba satu masa ketaatan tu akan gugur terus daripada hamba tersebut. Sebab dia sudah berada dalam kegelapan yang nyata pada waktu itu. Asalnya cerah hatinya, tapi sebab dia makan tazyin tu tadi, sikit titik hitam masuk dalam hati. Dia makan tazyin, sikit titik hitam masuk dalam hati. Bila sikit hitam masuk dalam hati, lama-lama gelap hati manusia. Sampai akhir tuan-puan sekalian, mula-mula dia mengiyakan lewat solat tu tak apa. Tapi bila dah makin gelap, dia tak nampak dah. Sampai dia rasa macam, tinggal solat pun tak apa kot. See? Licik iblis ni tuan-puan sekalian. Tapi siapakah golongan yang iblis duk kata dia tak boleh kacau sampai kiamat? Iblis buatlah tazyin ke, buatlah talbis ke, tapi golongan ni kata iblis. Ni iblis punya pengakuan ni. Ni bukan Allah sebut dalam Quran, tetapi dia merupakan pengakuan iblis sendiri. Tuan-puan sekalian tahu tak, dalam Quran Allah rakamkan dialog iblis yang iblis bagi tahu, hak ni, golongan ni aku tak boleh kacau. Aku punya tugas sampai hari kiamat adalah menyesatkan manusia. La'ughwiyannahum, aku akan sesatkan dia. La'uzayyinanna lahum, dan aku akan perhiaskan benda-benda tak baik pada mata manusia. Memang itu janji iblis. Tapi ada satu golongan dia tak boleh kacau. Siapa? Ya? Beriman, dia kacau, lagi dia kacau. Lagi dia kacau. Ya? Illa ibadikal mukhlasin. Betul. Yang ni kita akan jumpa dalilnya dalam surah Al-Hijr ayat 39 hingga 40. So 39 tu adalah rakaman Allah tentang janji iblis nak sesatkan umat manusia. Ayat 40 tu merupakan siapa yang dia tak boleh nak kacau. Orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Okay? So tuan-puan sekalian, hari ini untuk elakkan zulmun, kegelapan berlaku kat hati kita, lakukanlah setiap ibadah kita ni bulat tekadnya kerana Allah semata-mata. Jangan kita duk selitkan 2-3 benda lah, selit sikit je kerana manusia, sebenarnya kerana Allah. Tak boleh tuan-puan sekalian, sebab kebanyakannya orang-orang yang melakukan kerana manusia, dia akan ditimpa kegelapan pada hati. Sebab itu orang-orang munafik, antara perangai mereka bila dia solat, dia solat tak orang munafik ni? Solat. Tapi solat orang munafik macam mana tuan-puan sekalian? Allah sebut dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mula-mula dia leka, dia lalai dalam solatnya, tapi tak cukup sekadar tu. Alladhina hum yura'un. Bila dia solat, dia nak orang tengok dia solat. Yura'un. Kalau tak ada orang tengok, dia tak sembahyang. Dia tak nak solat. Tapi dia solat tu semata-mata untuk memuaskan pandangan manusia sahaja. Ada tak perangai-perangai kita hari ni nak solat tapi nak tunggu orang tengok dulu? Hati-hatilah tuan-puan sekalian. Sebab saya pernah berikan kesedaran kepada satu warga pejabat. Ada setengah-setengah lelaki dekat pejabat kan tuan-puan sekalian, bila tanya kat dia, kenapa pergi solat Jumaat pada hari Jumaat tu? Kan? Ada yang jawab sebab kewajipan, ustaz, saya kena pergilah.
Tapi ada juga yang mengaku jujur. Kalau tak pergi ustaz, macam mana pula orang-orang perempuan ke ofis ni nampak saya? So dalam kepala dia pergi solat Jumaat sebab apa? Sebab dok bimbang persepsi orang wanita kepada dia kalau tak pergi solat Jumaat. Jadi pergi solat Jumaat tu sudah tidak kerana Allah, tuan-tuan sekalian. Sudah kerana apa? Sebab bimbangkan persepsi manusia kepada diri. Yura'una. So sifat solat sebegini adalah sifat solat orang munafik. Samalah juga keadaannya bila tanya seorang-seorang solat tak ke mana. Tapi bila duduk dengan ramai-ramai orang, pandai pula jaga solat. Biasa tak keadaan begini berlaku? Bila time ada orang ramai, dia punya solat tu banyak semacam tuan-tuan sekalian. Tapi bila tanduk seorang-seorang solat pun tak fikir pun waktu solat masuk, bila tak fikir langsung. Solat tak ke mana? Kalau dia solat pun lewat-lewat tuan-tuan sekalian. Tapi kalau ada orang dia jaga pun tak. Jadi solat tu kerana apa sebenarnya? So bila kita letakkan kerana benda lain, yang tu yang iblis masuk tu. Kalau kerana Allah, dia seolah-olah macam ada satu protection yang iblis tak boleh kacau ni, orang yang ikhlas bulat kerana Allah ni. Sebab dia tahu dah kalau goda orang macam ni pun tak akan ada kesan. Sebab dia dah bulat tekadnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, boleh faham So elakkan hati kita berada dalam gelap itu. So itu refleksi cerita pasal malam dalam ayat 37. Baik, ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ada lagi. So maksudnya bukan itu je tanda kebesaran Allah. Bukan malam je tanda kebesaran Allah. Allah sebut lagi ada lagi benda lain, iaitulah matahari. So Allah sebut apa dalam ayat ni? Matahari ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. So dalam ayat ini sekali lagi cerita tentang pengurusan Allah. Itu tak betul? So maksudnya sebesar-besar matahari bila dia nak bergerak, tuan-puan sekalian, dia bergerak atas qadarullah. Dzalika taqdirul azizil alim. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-puan sekalian, dia boleh je pindahkan matahari tu sekelip mata je tempat dia. Tapi kenapa mesti Allah sebut matahari tu beredar? Faham tak faham saya? Allah boleh vanishkan tempat matahari pada tempat tu, pergi tempat lain. Tak perlu pun nak ikut macam reda slow-slow gitu kan. Tak perlu pun ikut perjalanan itu. Allah boleh buat dalam sekelip mata je. Tapi tanda kekuasaan Allah, punya banyak makhluk-makhluk kat muka bumi ni. Kita bincang sebelum ni kata puan sekalian. Ada banyak makhluk kat muka bumi ni. Dan ada makhluk yang kita tahu dan ada tak makhluk yang hidup sekarang ni tapi kita tak tahu? Ada. Tapi semua makhluk-makhluk itu yang kita tahu dan kita tak tahu, tuan-puan sekalian, alimul ghaibi wasyahadah, yang gaib, yang terlihat, semua Allah jaga belaka. Daripada sebesar-besar matahari sampai sekecil-kecil biji binih, kita dah bincang tuan-tuan sekalian. Semua dalam kawalan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini yang peliknya manusia, tuan-tuan sekalian, dia sangat-sangat suka bergantung kepada makhluk yang lemah, yang tahu terlalu banyak kelemahan yang ada pada makhluk dan manusia tersebut. Betul tak betul? Sedangkan Allah punya berusaha nak bagi tahu kepada kita manusia. Okey, terima kasih. Punya banyak kali Allah bagi tahu kat kita manusia yang Allah tu terlalu berkuasa dan Allah tersangat-sangat berkuasa. Tiba-tiba kita masih lagi depend kepada makhluk yang lemah yang terlalu banyak kelemahan dia. Tuan sekalian faham tak poin saya nak sampaikan? Allah sedang bercerita yang Allah ni kawal universe. Tapi manusia yang kita duk kagum hari ini, dia mampu kawal satu daerah, satu negeri, satu negara sahaja. Itu pun akan ada possibility, bukan possibility dah, akan ada kepastian tak semua dia mampu nak handle, tuan-puan sekalian. Walaupun satu kampung dia amanahkan kepada dia untuk jaga, akan ada possibility tak? Ada orang kampung yang tak terjaga kebajikan dia. Ada tak dia? Ada kemungkinan tu kan? So kampung yang kecil pun akan ada miss out something. Bergerak kepada sebuah daerah, mesti lagi ada miss out something. Bergerak lagi kepada sebuah negeri, lagi-lagilah akan ada miss out something. Ini kan pula kalau sebuah negara yang besar, tuan-tuan sekalian.
Tapi yang kita duk kagum, kita duk sanjung pada hari ini, manusia yang ada kuasa pada cakupan yang sangat terbatas. Tapi tiba-tiba Allah sedang bagi tahu yang dia punya kuasa cakupannya besar, meliputi seluruh alam semesta. Langsung kekaguman tu tak muncul pada hati kita. Tak rasa bersalah. Faham tak? Manusia yang ada kuasa sikit kita kata, wow, hebat. Luar biasa kehebatan kamu. Wow, kita kena sanjung pemimpin ini. Wow, dia punya sebab jasa dia telah menyebabkan berlaku kebaikan kepada negara kita. Kita dah sanjung benda tu. Kan? Kita duk sanjung manusia yang dia ada keupayaan dan kekuasaan yang sangat terbatas. Tapi Allah bagi tahu di kawal universe, sedikit keterujaan pada Allah pun tak ada pada hati kita. Tak ada rasa bersalah ke kita tu orang sini? Itu persoalan saya nak bangkitkan. Kan? Tak ada ke rasa bersalah kita bila kita ada perasaan sebegitu. Sebab itulah Zulkarnain, tuan-tuan sekalian, dalam suratul Kahfi kita baca setiap hari Jumaat tu kan. Zulkarnain sewaktu dia dah berjaya bina tembok pemisah di antara penduduk dua gunung dengan Ya'juj dan Ma'juj tu, tak pernah dengarkan cerita ni kan? Surah Al-Kahfi ni pada bab yang terakhir tu ada cerita Zulkarnain. Zulkarnain tu kan pada checkpoint ketiga, dia singgah 3 checkpoint kan. Tempat terbenam matahari, tempat terbit matahari dengan tempat di antara dua gunung. So dekat tempat di antara dua gunung tuan-tuan sekalian, antara jasa besar yang Zulkarnain buat adalah apa? Bina tembok pemisah di antara kaum tu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Memang disebutkan, memang itu jasa Zulkarnain. Hebat tak? Hebat tuan-tuan sekalian jasa yang Zulkarnain buat. So macam biasalah bila rakyat dah tengok pemimpin dah buat sesuatu yang sangat wow, sangat besar, mestilah dia akan memuji dengan banyak, betul tak betul? Wah, hebatlah. The floor is yours. Kau ucaplah apa-apa pun sekarang Zulkarnain. Kami telah menyanjungmu, kami sedang berterima kasih kepadamu sekarang ni wahai Zulkarnain. Tapi the moment Zulkarnain dapat stage, dapat pentas untuk berucap, lepas terbinanya tembok tu tuan-tuan sekalian, pesan pertama Zulkarnain apa benda? Ini bukan sebab aku. Bukan aku yang telah berjaya membina tembok ini. Tapi apa Zulkarnain sebut? Siapa ingat? Hadza rahmatun mir Rabbi. So di saat orang-orang penduduk di antara dua gunung ni tengah duk kagum kepada Zulkarnain, Zulkarnain alihkan kekaguman tu kepada Allah lagi hebat dalam buat benda ni. Dia alihkan kepada Allah. Dia tak nak orang duk kagum pada dia sebab manusia ni lemah yang terlampau amat. Kalau nak kagum, kalau nak puji, pujilah pada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita hari ini. Dan tak dapat dinafikan hari ini kan tuan-tuan sekalian, bila pemimpin dah buat sesuatu jasa kat sebuah negeri ataupun daerah ataupun negara, kadang-kadang tak dapat nafi, bukan kat sini lah kot, mungkin kat tempat lain. Ada setengah-setengah pemimpin, tak tahu di negara mana, kadang-kadang dia suka bagi janji-janji manis pada apa yang dia buat. Dia buat satu jasa, dia kata, insya-Allah kita akan pastikan. Dia sebut insya-Allah tu bagus juga. Kita akan pastikan, macam buat manifesto lah tuan-tuan sekalian. Tak? Dia kata janji-janji, dia akan tabur gula-gula tuan-tuan sekalian pada waktu tu. Seolah-olah macam tanam tebu di tepi bibir. Istilahnya kan, peribahasanya kan. Manis janjinya. Tapi Zulkarnain bukan pemimpin yang bersifat opportunis ataupun suka memberikan janji-janji manis. Apa bukti dia? Dalam ucapan dia, dia sendiri sebut, kalau Allah berkehendakkan tembok ni runtuh, dia akan runtuh juga. Can you just imagine, baru bina tembok, orang tengah duk happy, dah terpisah dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam ucapan sulung Zulkarnain, Zulkarnain sendiri bagi tahu tembok ni bila tiba masa dia akan runtuh. Tuan-tuan sekalian rasa apa? Baru lepas bina stadium, sebagai contoh, sebagai hadiah kepada rakyat, tiba-tiba dalam ucapan sulung lepas stadium siap, bila tiba masanya stadium ni akan runtuh. Kita rasa apa? Apa ni? Ceritalah pasal kecantikan stadium ke apa kan? Tapi nak cerita pasal bila tiba masa stadium akan runtuh. Kukuh ke tidak stadium ni? Kita pun mula jadi ragu kan tuan-tuan sekalian? Tapi Zulkarnain awal-awal ucapan dia, dia ajar tak ada benda kat dunia ni kekal. Ini seorang pemimpin yang ada ideologi ukhrawi tuan-tuan sekalian dalam kepimpinan. Dia tak fikir hidup kat dunia ni, mimpi kat dunia ni pasal dunia semata-mata, tapi nak ajak rakyat dia kepada akhirat. Tak ada benda kat dunia ni kekal semua. Bila tiba masa, tembok yang sekukuh dan setebal besi sekalipun, bila tiba masanya, Allah kata hancur, dia akan hancur juga. Gitu. Okay, boleh faham So tuan-puan sekalian, again, nak kata Zulkarnain, dia akan alihkan kepada
kepada Allah itu yang lebih utama. So sekali lagi tuan-puan sekalian, bila Allah sebut tentang matahari dalam ayat ni, dia beredar pula pada sistem dia tuan-puan sekalian, jelaslah kita nampak bahawasanya Allah bersistem dan Allah sedang memberitahu yang dia berkuasa kepada seluruh alam semesta. Besarlah cakupan Allah ni. So sepatutnya kekaguman kita sampai kita baca ayat ke-38 ni, kekaguman kita sekarang ni hanya bulat kerana Allah semata-mata. Kita nampak Allah je sekarang ni yang berkuasa. Tidak ada makhluk lain yang boleh melawan kekuatan dan kekuasaan Allah. Ataupun zikir yang biasa kita sebut, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Boleh faham Okay, saya tahu tuan-puan sekalian ayat 38 ni juga suka orang bincang. Ustaz, matahari keliling bumi ke matahari keliling bumi ke bumi keliling matahari? Kan? Sebab dalam ayat ni Allah sebut siapa gerak ni? Matahari ke bumi? Matahari kan? So kita belajar dalam sains, siapa gerak? Sudah. So macam mana yang dikatakan yang sebenar tu macam mana? Matahari keliling bumi ke bumi keliling matahari? Tuan-puan sekalian mungkin lebih tahu sains daripada saya. Earth yang berpusing kan, tuan-puan sekalian kan. Tapi bila sebut tajri dekat sini, dia bukanlah maksudnya semata-mata dia pergerakan itu. Lebih kepada tuan-puan sekalian sistem matahari itu. Pergerakan sistem matahari. Okay. So tidaklah dinafikan tuan-puan sekalian apa yang kita belajar daripada sains tu. Dia lebih kepada sistem tu yang bergerak ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. So everything in Allah's order, that's the point yang saya nak sampaikan. Semua itu tertakluk kepada order Allah. Susunan Allah nak suruh dia gerak macam mana, dia akan gerak macam tu. Dia berjalan macam tu, dia akan berjalan macam tu tuan-puan sekalian. Semua tertakluk kepada order Allah Subhanahu Wa Taala. That's the point. Okay. Jadi tuan-puan sekalian, kita masuk ayat 39. Allah sebut pula tentang apa? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjudil qadim. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat. Bulan pula beredar. Dia seolah-olah macam Allah nak bagi tahu semua sedang bergerak ikut sistem dia. Sama ada dia pegun ke tidak, tapi Allah bagi tahu dia sedang berada dalam satu order Allah. Itu je yang kita kena faham. Okay, tapi bila sains dah buktikan, okay, yang ni beredar, ya betul lah. Tetapi tuan-puan sekalian, tak dapat dinafikan setiap planet-planet ataupun benda yang Allah cipta dekat atas sana tu, dia ada sistem dia dan dia ada, orang kata apa, perjalanan dia yang tersendiri. Even dia pegun pada pandangan kita sekalipun, dia akan ada benda yang sedang dia kerjakan yang kita mungkin tak nampak secara mata zahir. Boleh faham? Kita tengok matahari tuan-puan sekalian pegun je ke atas tu. Kan? Tapi siapa tahu dekat dalam matahari tu, teras matahari, ada pembakaran, combustion yang tak pernah berhenti sampai sekarang. Dibakar lagi, dibakar lagi, dibakar lagi, dibakar lagi. Yang kita nampak matahari naik, turun, terbit, terbenam. Tapi ada tak sistem yang sedang berjalan tuan-puan sekalian yang kita tak nampak? Ada. Pembakaran dekat core teras matahari tu. Ni, dekat bulan tuan-puan sekalian ni, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjulil qadim. Dekat bulan tuan-puan sekalian, kita sangkakan bulan tu macam tu saja, tapi suhu, temperature dekat bulan, graviti dekat bulan, bukankah itu sebenarnya antara sistem yang Allah telah berikan kepada bulan untuk bergerak, untuk bekerja? Sama kan? So setiap tempat itu ada order Allah. Itu tuan-puan sekalian punya kata kunci hari. Ada order Allah pada setiap tempat kat muka bumi. Kita mungkin rasa faham sebab kalau kita rasa macam dekat bumi sebab bumi kita tengah duduk. Kita tahu macam mana proses bumi, suhu bumi macam mana, tapi tuan-puan sekalian, seluruh planet ke alam semesta ni ada sistem dan ada kerjanya yang tersendiri. Ada kerja yang tersendiri. Semuanya dalam seliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak terfikir ke tuan-puan sekalian, besarlah Allah urus ni. Sampai planet, sampai bulan, sampai matahari, Allah urus semua. Dan tak ada pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Allah memerlukan wali, pembantu untuk semua benda ni. Allahu Ahad, Allah yang esa mengawasi semua. Kita pun tahu tuan-puan sekalian, kalau kita sebagai seorang ibu dan ayah, bila ada seorang anak, handle lagi tak? Boleh handle lagi tak? Boleh handle kan? Tapi bila masuk dua orang, ada tak sedikit masalah untuk kita beradaptasi dengan ada dua orang anak?
Ada kan? Bila masuk 3, bila masuk 4, lagilah kita mengalami kesukaran untuk beradaptasi dengan pertambahan anak. Betul tak betul? Tapi bayangkan tuan-puan sekalian, Allah urus ni bukan urus anak. Yang Allah urus ni benda-benda besar belaka. Sistem bulan, sistem matahari, sistem bumi, sekecil-kecil makhluk sampai sebesar-besar makhluk. Allah urus selia. Dan kalau tuan-puan sekalian perasan, dalam fasa ketiga ni, Allah mulakan dulu dengan benda kecil. Kan? Cerita pasal biji benih kan? Kita bincang sebelum ni kan? Sekarang Allah bawa kita kepada benda yang besar-besar. Bukan tak? So, Allah nak suruh kita hargai benda yang kecil, dan sekarang Allah nak suruh kita menghargai benda-benda yang besar. Boleh faham tak? Tapi soalan, kenapa Allah start dengan benda kecil dulu? Silakan. Ya. So adakah Allah memerintahkan malaikat untuk nak kawal tu? Okay, baik. Kalau kepercayaan kita sebegitu, seolah-olah kita meyakini yang macam Allah ni betul-betul perlukan pembantu. Dia tak boleh ada kepercayaan kita kata Allah ni mungkin sebab dia deploy malaikat. So andai kata Allah deploy malaikat sekalipun untuk pergi menguruskan beberapa tempat, maksudnya Allah still in charge pada pengurusan itu. Faham tak? Tapi isunya adalah kita kena yakin kalau Allah tak ada pun tentera-tenteranya di depannya ataupun di belakangnya, Allah still can manage everything by His own. By His own. That's our belief. Sebab tu dalam surah As-Sajdah yang Allah sebut, yang kita dok baca dalam surah As-Sajdah setiap pagi Jumaat tu, Allah kata yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. So Allah kata apa? Setiap benda yang berlaku di dekat langit, dekat bumi dan di antara kedua-duanya, yudabbirul amr. Aku yang mentadbirkan semuanya sekali. So, adakah kita nak deny? So, anything, macam mana Allah nak urus takbir, itu terserah pada Allah. Sebab Allah berkuasa. Termasuklah nak memerintahkan apa jua untuk membenarkan apa yang sedang dia plan. Nak perintahkan sesiapa saja, malaikat ke apa ke, itu kuasa Allah. Yang penting semua atas pentadbiran yudabbirul amra, atas pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Surah As-Sajdah. Cerita pasal ayat berapa tak ingat dah pula, tapi cari keyword ni, yudabbirul amr. Yudabbirul amra minas sama. So Allah duk cerita pasal dia bukan boleh cipta je, bukan sekadar Allah ni bila cipta benda-benda besar dia cipta je. Tapi Allah kata bila lepas dia cipta benda-benda besar ni, yudabbir, dia yang juga urus takbir semua benda tu. Kadang-kadang kita dekat dunia ni, inventor, dia cipta benda baru, tuan-tuan sekalian, lepas dia cipta, dia lepas tangan tak? Lepas je. Kalau dia nak bertanggungjawab, setahun je waranti, tuan-tuan sekalian. Betul tak? Beli telefon, beli barang-barang elektrik, tuan-tuan sekalian, waranti berapa tahun? Setahun, 5 tahun. Kan? Kalau pergi ais lama sikit untuk kompresor dia tu, 5 tahun. Kan? Itu puan sekalian, by the end, lepas habis tempoh tu, tak pi lah, rosak kau kena bayar sendiri. Nampak? Tapi Allah cipta daripada benda kecil sampai benda besar, Allah kata Allah tak pernah berlepas tangan dalam yudabbir, mentadbir semua benda. Sebab tu the moment kita baca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, perkataan Rabb tu tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya ada 4 maksud kata para ulama. Okay, nak catat ke saya catat? Ke saya nak ambil point tu je? Tuan-tuan sekalian nak catat 4 maksud ni? Nak catat? Okay. Bila sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, apa maksud Rabb dalam ayat tu? Ada 4 maksud kata para ulama. Pertama, Rabb itu merujuk kepada Tuhan. Allah tu sebagai Tuhan yang kita semua maklum pada hari ini. Yang kedua, Rabb itu merujuk kepada Murabbi yang memantau setiap perkembangan yang diciptakan dekat alam. So Allah itu master, Allah itu Tuhan. So itu poin pertama. Poin kedua, Allah memantau perkembangan. Itu Murabbi. Sebab tu pernah dengar tak istilah Murabbi? Kalau kita ada circle, kita ada Murabbi kan. So Murabbi ni tugas dia apa benda? Untuk nak tengok development orang yang di bawah seliaan dia. So dia akan pantau. So Allah boleh cipta manusia, Allah cipta bulan, Allah cipta bumi, Allah cipta matahari. Bukan Allah cipta, okay bye-bye. Kau ikut je perintah. Tak.
Allah kata bila Allah cipta semua benda ni, Allah murabbi. Allah sentiasa memantau perkembangan benda-benda yang dicipta. So yes. Manusia dia letakkan masa time frame. This one only this part. Okay. Betul. So expirednya adalah maut lah. Pokok kan, this pokok die when. This one when. Everybody got their expiry. Yeah. How do you explain on that? Okay, dengar lagi 2 poin tu tentang Rab tu. Okay. Pertama, Tuhan, ketua pemantau. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, dia bukan sekadar pantau. Sifat ketiga bagi Allah yang ketiga ni adalah dia juga yang mentakdirkan nikmat kepada benda yang dia pantau. Yang kita panggil sebagai mun'im. Maksud ketiga adalah mun'im. Bayangkan ada orang boleh pantau kan. Oh, ni ada ni berkembang. Oh, dia tengah jatuh ni, dia tengah ada masalah ni. Tapi dia tidak boleh memberi jaminan untuk bagi sesuatu untuk membantu dia. Betul-betul? Dia mungkin boleh sense adanya masalah ataupun adanya sesuatu yang berlaku kepada benda yang dicipta. Tapi dia tak boleh nak jamin yang dia boleh selesaikan masalah. Betul tak betul? So Allah kata Allah pantau, at the same time, every single thing yang berlaku tak baik kepada benda yang dicipta tu, dia juga yang kawal sedia untuk nak, orang kata benda, maintenance. Dia bukan sekadar pantau, tapi dia juga yang in charge maintenance kepada benda tu. So dia yang bagi nikmat, dia yang maintain benda tu, tuan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian, yang poin terakhir bagi Rabb itu adalah bila benda itu dia adalah master, dia adalah Tuhan, lepas tu dia adalah pemantau, dia juga adalah penyelenggara, tapi tuan-puan sekalian tak dapat nafi, dia kena datang poin yang keempat iaitu Sayyid. Dia adalah pemilik kepada semua benda ni. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya, kalau kita ada property, contoh macam kita beli rumah, lepas tu kita sewakan kepada orang lain. Biasa tuan-puan sekalian ada tak masa 24 jam untuk pantau rumah sewaan tuan-puan sekalian? Tak ada kan? Dan tuan-puan sekalian, bila mana ada orang tebuk dinding tuan-puan sekalian, berlubang tuan-puan sekalian, dia tampai gambar, dia pergi paku dengan dia punya paku tu. Pecah dinding tuan-puan sekalian. Kan? Biasanya untuk repair balik kos tu tuan-puan sekalian kan tahu ataupun orang yang telah buat kehancuran tu tadi. Orang yang buat tu kita kata kita tolak deposit dia bila dia nak keluar. Betul tak betul? So maksudnya nak repair tu is on yang buat rosak tu. Tapi manusia kat muka bumi tuan-puan sekalian, bila sesuatu berlaku buruk kat diri dia dan dia rosak, tuan-puan sekalian, siapa yang repair? Manusia repair sendiri ke? Allah pemilik tu yang repair semua benda tu sekali. Mana nak cari owner macam ni? Kalau ada tuan-puan sekalian bagi tahu kat saya, kita sewa rumah dia tuan-puan sekalian. Kan? Kita buat apa-apa rosak, cat macam mana sekalipun tak kisah. Hari ni owner bila time nak bagi sewa ada kontrak. Tak boleh ubah warna rumah. Kita ni memang tak suka warna kuning, tapi rumah tu warna kuning. Kita nak pergi cat warna lain. Tapi owner kata tak boleh. Kalau nak cat juga kena kembalikan warna asal dia nanti bila nak keluar. Ingat tak? Biasa kan kontrak sewaan macam tu kan? So kembalikan warna asal, tak boleh ada tebuk-tebuk di dinding. Terlalu banyak rules and regulation diletakkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita rosak, something rosak kat muka bumi, Allah pantau, Allah detect, Allah repair. Betul tak betul? Semua sekali. So bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bersyukur sebab apa? Sebab yang pemilik, Tuhan, penyelenggara, pemantau, semua tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau lain yang pantau, kalau lain yang Tuhan dia, kalau lain adalah pemilik dia, dia tak akan berlaku seperti macam mana Allah buat, tuan-puan sekalian. Boleh faham poin saya sampaikan? So sebab itulah tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut dia ciptakan daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, Allah nak suruh kita rasa macam takjub kepada dia. So kalau soalan puan tadi lebih kepada apa? Bila setiap perkara ada expired kan? Puan yang bertanya. Kan? Setiap perkara ada expiry date. So soalannya? Okey. Betul, betul. Okey. Faham?
So tidaklah bermakna bila Allah matikan kita tu sebab Allah tak boleh kontrol kita. Kena faham macam ni tuan-tuan sekalian. Bila Allah tetapkan tarikh kematian kita, itu Allah nak tunjukkan bahawasanya hidup kat dunia ni kamu kena alert yang kamu tak boleh sia-siakan masa yang Allah pinjamkan kepada kita. Sebab hari ni kan tuan-tuan sekalian, contoh kalau kita nak kenakan dengan situasi waranti tu. Kalau waranti manusia tuan-tuan sekalian, kita masa tahun pertama tu, bila kita kata okey setahun waranti. So kita akan neglect kan, kita akan ambil kesempatan. Okey, kalau tahun pertama ni rosak, maka kita pun kata macam tak apalah, kita boleh tukar dengan one to one dengan kedai. So kita neglect benda tu. So bila masuk tahun kedua, kita dah mula rasa macam, oh kena jaga baik-baik ni sebab dah tak ada waranti. Tapi Allah bila tetapkan tarikh kematian kepada kita, dan tarikh kematian tu dirahsiakan ke tidak? Ada tak Allah bagi tahu, okey lepas 50 tahun kau mati? Ada tak? Lepas kita lahir, mula-mula kita jejak kamu kemudi tak ada tak bagi tahu? Lepas 60 tahun kau mati? Tak ada. Kenapa Allah rahsiakan? Sebab Allah nak suruh kita gunakan setiap saat yang Allah bagi ni supaya jangan ambil kesempatan langsung. So people nowadays bila diletakkan tempoh waranti tu, dia akan ambil kesempatan dalam tempoh waranti dalam setahun. Dia rosakkan, dia tak jaga betul-betul. So bila Allah rahsiakan tempoh tamat kita, so Allah suruh kita jaga setiap momen kat muka bumi ni. Faham tak? So bila Allah bagi kita masa yang tak diberitahu bila tarikh tamatnya, maksudnya jangan kita ambil kesempatan lah. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah, kenapa dalam ayat keempat tiba-tiba Allah bernada tegas? Ayat 1 sampai 3 punyalah lunak bahasa Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan? Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama kan? Lunak je 3 ayat pertama. Tapi masuk ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Kan? Kenapa tiba-tiba ayat keempat tegas? Lepas 3 ayat pertama sangat lunak dan lembut Allah hadirkan. Sebab apa? Sebab Allah nak ingatkan, di sebalik kamu tahu yang aku ni sangat penyayang, jaga kamu dengan baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil Alamin. Tapi dalam kebaikan-kebaikan yang aku bagi kat kamu ni, jangan kamu jadi orang-orang yang mengambil kesempatan atas kebaikan aku. Faham tak faham? So jangan sekali-kali ambil kesempatan atas kebaikan Allah. Sebab kebaikan Allah ni sangat-sangat baik. Kita manusia orang buat baik pun dekat dunia, ada tak orang pijak kepala? Ada tak orang ambil kesempatan? Ada. Waranti tadi. Berapa ramai ambil kesempatan rosakkan phone dia. Dah dekat-dekat habis waranti dah dia rosakkan phone dia tuan sekalian. Ambil kesempatan. Tapi Allah adakan juga tempoh tamat manusia, tapi Allah rahsiakan. Tapi tuan sekalian, bila Allah telah membuka sedikit rahsia bila tarikh kematian, sebenarnya itu nikmat yang besar tau. Sebab tu bila kita sakit, sebenarnya kita kena syukur tak? Sebab seolah-olah Allah sedang mendekatkan kita ataupun sedang bagi tahu kita yang kau punya badan sudah mula hilang beberapa fungsi dan sedang menuju kepada benda yang kamu semua akan lalu, iaitu kematian. So sebenarnya Allah sedang bagi peringatan kat kita yang kita akan mati bila? Tamat tempoh kita tu Allah sedang bagi tahu secara halus. Sebab itu sakit, kita kena syukur juga dalam masa yang sama. Kan? Tambah-tambah orang yang dekat penjara ataupun sekalian dimaklumkan tarikh kematian, Allah bagi tahu tarikh tamat tempohnya bila. Dan biasanya orang bila tahu tamat tempoh bila tuan sekalian, memang dia akan jadi orang yang lebih berjaga-jaga. Betul tak betul? Tapi macam itulah bila Allah nak bagi pahala dengan dosa tuan sekalian, mestilah kena rahsiakan tarikh kematian. Oh tidak berapa ramai manusia akan ambil kesempatan. Betul tak? So tuan sekalian, itu poin saya nak sampaikan pada persoalan yang puan tadi ajukan. Baik. So bila Allah cerita pasal bulan, again kita cerita pasal sistematiknya Allah. Allah boleh buat apa saja pada bulan, tapi semua tertakluk pada kekuasaan Allah dan perintah Allah. Ayat ke-40 Allah pun sebut tentang matahari lagi. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Itulah konklusi ayat yang kita bincang tadi. Iaitu Allah kata tidak akan ada pula, bila Allah dah tetapkan perjalanannya sebegitu, tidak akan ada pula yang melebihi, sabiq, mendahului apa yang Allah rencanakan. So kalau Allah rencanakan itulah proses dan perjalanannya, dia tidak akan berlaku. Makhluk tu akan mendahului benda tu. Tak akan berlaku. So maksudnya kita kena percaya kat muka bumi ni tuan sekalian,
every single thing takkan pernah berlaku cepat dan takkan pernah berlaku lambat. Semua itu dalam ketentuan dan timeline yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Faham tak faham? Sebab itu, the moment manusia nak breach, nak skip the process, banyak tak masalah yang akan berlaku. Contoh, saya ambil contoh pada manusia. Contoh, manusia kan semua nak kaya, betul tak betul? Bila hidup kat dunia ni, semua nak kaya, betul tak betul? So, nak kaya ni tuan-puan sekalian boleh. Tetapi kita kena ada proses dan usaha untuk menuju kepada kekayaan tu. Tapi kalau jenis manusia yang nak skip the process, usaha tak nak tapi nak kaya cepat tuan-puan sekalian, tu yang join skim cepat kaya. Nampak tak? Sebab dia terpengaruh dengan perkataan cepat. Allah kata every single thing in the world, dia akan berada pada timeline Allah Subhanahu Wa Taala. So just follow the timeline. Kalau kamu betul-betul berkehendak, be in the process dan put some effort. Berikan sedikit usaha untuk perkara tersebut. Tapi usaha tak nak, letak duit kat skim cepat kaya, lepas tu bukan labur. Tapi apa? Lebu. Kan? Konon ni kata labur di skim cepat kaya, tapi akhirnya lebur di skim cepat kaya, tuan-puan sekalian. Kan? Boleh faham? So kebanyakannya benda-benda yang nak dicapai dalam bentuk instant, kebanyakannya memang tak baik, tuan-puan sekalian. Dan betul tak betul, tuan-puan sekalian? Benda-benda instant kat dunia ni banyak benda tak baik, kan? Mi segera, baik tak? Kan? Instant ni. Kan? So kebanyakan benda-benda segera ni tuan-puan sekalian semuanya menggambarkan benda-benda yang tak berapa nak baik dan tak sihat lah. So betul lah kata Allah. So semua benda ni takkan ada istilah dia tercepat, dia terlambat. Semuanya dalam timeline Allah. Termasuklah tuan-puan sekalian, ini contoh yang terakhir saya nak bawa tentang ayat ni. Termasuklah bila kita berdoa kepada Allah. Ada tak orang yang berdoa kepada Allah, dia tak ada tangan, dia minta pada Allah sekian-sekian permintaan, lepas tu dia jadi gelojoh bila Allah nak makbulkan doa dia ni. Kan? Dia jadi macam, kenapa lambat sangat Allah makbulkan doa ni? Sedangkan dia percaya dan dia baca Quran, kalau kita berdoa pada Allah, Allah pasti akan makbulkan. Tapi dia tengok-tengok macam, tak ada pula pemakbulan doa ni berlaku kat diri saya. Mana ni doa saya ni? Dia jadi tak sabar dengan doanya sendiri. Sebab apa? Kenapa berlaku begini? Sebab dia nak Allah tunduk pada timeline dia, bukan dia tunduk pada timeline Allah. Itu masalah kita. Dalam berdoa, memang Allah berjanji yang bila kita berdoa, Allah mustajabkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Memang itu janji Allah. Allah tak pernah bohong dalam janji. Tapi dalam janji itu, Allah nak bagi tahu, kau berdoa tu kepada siapa? Kepada aku kan? Kepada Allah kan? So siapa agak-agaknya yang berhak tentukan bila kamu akan dapat? Kita ke Allah? Kamu tak berharap pada Tuhan bagi sesuatu sebab kamu yakin Tuhan je boleh bagi. Tiba-tiba kamu hilang kewarasan, tiba-tiba kamu mendesak Tuhan untuk sekarang. Siapa Tuhan? Siapa hamba? Itu persoalan yang kita kena tanya dalam berdoa setiap hari, tuan-tuan sekalian. Sebab itu saya selalu pesan kepada semua sahabat-sahabat saya, daripada diri saya, daripada semua anak murid saya, peserta-peserta saya pesan doa ni adalah bukan tempat kita mendesak Allah untuk bagi itu dan ini. Sebaliknya doa perlu dikembalikan rohnya. Sebab apa? Doa ni adalah wasilah, cara untuk kita tunjukkan ubudiyah kita kepada Allah, sifat kehambaan kita kepada Allah. Dah kalau berdoa tu desak Allah, saya nak esok juga ya Allah. Itu bukan ubudiyah, itu bukan kehambaan. Kita telah menterbalikkan fungsi Tuhan dekat situ. Seolah-olah macam kita arah Tuhan, tunaikan apa kita nak. Itu salah. Sedangkan hidup kita ni tak pernah lari, kita ni cumalah hamba sahaja. Kalau seorang orang gaji pun tuan-puan sekalian nak minta sesuatu kebajikan daripada dia punya majikan, pun tertakluk pada majikan nak bagi ke tidak, takkanlah Allah Tuhan sekalian manusia tak boleh tentukan bila dia nak bagi. Betul tak? Gaji pekerja tuan-puan sekalian, walaupun dalam dia punya hak tu ditentukan setiap 25 hari bulan, tapi kalau bos tiba-tiba mai, dia tiba terlupa nak transfer gaji, kan? Dia rasa macam tak nak transfer 25 hari bulan, dia boleh buat tak? Boleh. So kalau manusia pun ada free will nak tentukan bila nak berikan hak kebajikan kepada manusia, takkan Allah Tuhan sekalian alam tak ada hak itu. Tapi percayalah tuan-puan sekalian, bukan bila Allah tak bagi segera tu Allah tak nak bagi. Tapi Allah cuma nak bagi pada waktu yang tepat,
pada keadaan yang paling terbaik. Saya bagi contoh. Banyak contoh ini kan? Ibaratnya macam ni lah tuan-puan sekalian Kita terlalu berharap dalam kita punya masa kita punya birthday, birthday ni apa? Hari jadi. Masa hari jadi kita, ada orang bagi kita apa hadiah yang tuan-puan sekalian paling nak sekali hari jadi. Contoh. Tak ada. Ke zaman tu dah berlalu dah. Dah tak ada dah. So kalau hari jadi dah tak harap apa-apa dah. Sama macam tu je Tak ada orang, tak ada apa-apa dah Okay. Saya pun nak bagi contoh pun tak tahu bagi contoh apa dah. Okay. Contohlah tuan-puan sekalian, hadiah hari jadi yang tuan-puan sekalian sangat harapkan adalah apa? Tak ada. Katalah gelang, gelang emas. Gelang emas. Contohlah tuan-puan sekalian kalau perempuan ni dia nak hadiah jadi, ni bukan tuan-puan sekalian dah macam dunia tu dah tak ada dalam kepala. So sebab tu jadi pun dah tak ada fikir hadiah dah. Katakanlah tuan-puan sekalian, dia harapkan gelang emas. Okay. So dalam hari jadi dia mindset, okay, kau baik kalau ada orang bagi gelang emas. So dia berharap, ya Allah tolonglah masa birthday aku nanti, ada orang bagi gelang emas kat aku. Gelang emas, kan? So tuan-puan sekalian, tiba-tiba berlakulah hari kejadian tuan-puan sekalian. Iaitu tarikh lahir dia. So tuan-puan sekalian, ada kawan dia memang plan nak bagi. Kawan dia nak bagi gelang emas tuan-puan sekalian. So, kawan yang pertama, ada dua kawan berniat nak bagi gelang emas. Kan? Tapi orang yang pertama, tuan-puan sekalian, dia bagi gelang emas tu macam tu je. Kau nak ambil gelang emas tu. Tak balut, tak ada langsung packaging, kotak pun tak ada, nah gelang emas. Tak dapat gelang emas? Dia dapat tak apa yang dia harapkan? Seronok tak agak-agak? Dapat gelang emas, dia harapkan gelang emas. Tapi dia bagi macam tu je. Nah, gelang emas. Nah. Kau nak hari jadi kan? Nah, gelang emas. Tak ada balutan, tak ada apa-apa, nak ambil gelang emas. Seronok tak? Seronok. Tapi seronok tu biasa-biasalah kan? Tapi berbeza dengan kawan kedua tuan-puan sekalian, dia ajak kita, hari kejadian ni, dia kata kau free tak? Tiba dia kata, aku tak free pagi ni, petang nanti boleh tak? Jom aku nak ajak kau pergi somewhere. Dia tak bagi tahu somewhere tu ke mana lagi. Aku nak ajak kau pergi satu tempat. Okay. Kau pastikan nanti ada orang pick up kau, tapi kau kena sabar sikit lah, tempat ni jauh sikit. Nampak tak? Tempat ni jauh sikit. Kau kena ikut je mana yang driver aku bawa ni. Adalah tempat aku nak bawa nanti, kau ikut je lah. Tapi bila sampai tuan-puan sekalian dekat tempat tersebut, kena tutup mata pula. Berjalan kena pimpin tangan tuan-puan sekalian, pergi satu tempat tuan-puan sekalian. Tiba-tiba tuan-puan sekalian bila sampai ke tempat, dia minta kita duduk. Tiba-tiba tuan-puan sekalian ni, ada kotak besar kat depan dia. Kotak besar. Lepas tu dibalut dengan ada ribbon tuan-puan sekalian dah. Dibalut dengan ribbon. So tuan-puan sekalian dah dapat gelang emas tu, ambil masa dah kena ikut perjalanan. Kena tutup mata pula. Lepas tu sampai pula tu ada pula balutan kat depan. Kena sabar buka satu persatu. Sebab dia orang sopan. Dia bukan gerak macam tu kan. Dia buka satu persatu. Kena ambil masa lah. Ambil masa kan. Nak kena buka satu persatu ribbon. Nak kena buka selotip satu persatu tuan-puan sekalian. Ambil masa lah. Tapi tuan-puan sekalian, the moment lepas kita buka semua balutan itu dan ternyata dalam tu ada satu kotak berwarna biru. Dan bila buka kotak tu ada gelang emas yang kita impikan. Rasa macam tu macam mana? Pada waktu itu macam mana kita rasa? Apa kita rasa pada waktu tu? Nak compare dapat gelang dengan situasi pertama dengan dapat gelang situasi kedua. Mana lagi lazat perasaan? Yang pertama ke yang kedua? Walaupun yang kedua ambil masa panjang sikit, tapi the moment kita dapat tu, kita rasa satisfy yang teramat luar biasa. Kepuasan yang sangat tak terhingga. Betul tak betul? Dapat pula pada hari tu tapi lambat sikit, mungkin malam baru dapat. Tapi dia dapat pada waktu yang paling terbaik dan dia dapat dalam keadaan yang lebih baik daripada apa yang disangkakan. Dalam harapan dia cuma nak gelang emas sahaja. Tapi bila Allah lengahkan sikit masa, sebenarnya Allah nak bagi dia dapat benda tu dalam waktu dan keadaan yang lebih baik daripada apa yang diharapkan. So dalam keadaan kita berdoa kepada Allah, bila Allah tak bagi segera, letakkan kepercayaan dalam kepala Allah sedang susun untuk beri benda tu pada kita pada waktu dan keadaan yang lebih baik daripada apa yang kita jangka. Just believe that. Kan? Ada tak tuan-puan sekalian doa yang tuan-puan sekalian doa lama-lama 20 tahun, 30 tahun lepas yang Allah makbulkan pada hari ini? Dan saya nak tanya tuan-puan sekalian, the moment doa tu dimakbulkan pada hari ini, ada tak tuan-puan sekalian rasa macam ni?
rasa macam semalam baru aku minta doa tu. Ada tak macam tu? Ada tak? Sedangkan doa tu dipanjatkan kepada Allah 20-30 tahun lepas. Tapi the moment kita dapat tu, semua penantian tu kita rasa macam baru semalam aku doa benda ni. Pernah rasa tak? Pernah rasa kan? Kan tapi Allah makbulkan tak doa kita? Allah makbulkan tuan-puan sekalian, Masya Allah. So the truth is tuan-puan sekalian, kita just percaya semua itu atas sistem Allah. Dia tak akan tercepat, tak akan lambat. Itu ayat 40. Tidak akan berlaku sabiq. Tidak akan berlaku perkataan sabiq. Tidak didahulukan, tidak dicepatkan dan tidak dilambatkan. Semua atas plan dan timeline Allah Subhanahu Wa Taala. So don't ever skip the timeline. Just be in the process. Okay? Just be in the process. That's the point yang kita sampaikan. Jangan suka sangat instant. Itu point saya nak sampaikan juga. Jangan suka sangat benda instant. Sebab banyak benda instant memang ke laut hasilnya, tuan-tuan sekalian. Memang ke laut hasilnya. Boleh faham setakat ni? Dah pukul apa kita ni? Okey, ada setengah jam lagi. Baik, tuan-puan sekalian, kita masuk ayat 41. So dalam ayat ke-41 ni tuan-puan sekalian, Allah sebut wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Tuan-puan sekalian perasan tak? Sepanjang kita bincang tentang ayat-ayat kauniyah ni, tak ada satu ayat pun saya tak kaitkan dengan diri tuan-puan sekalian. Saya sentiasa relatekan reflection tu pada kita balik. Sebab ayat ni dibaca oleh siapa? Manusia kan? Takkan bila Allah cerita pasal bulan, matahari, siang, malam untuk kita tak just renung, oh siang, oh malam, oh bulan, matahari. Tak. Dia mesti ada kaitan dengan kita. Itulah namanya tadabbur. Dia ada kaitan dengan diri kita. Okay, so apa benda Allah sebut dalam ayat ke-41 ni? Dan satu lagi dalil untuk mereka insafi. So banyak wa ayatun kan dalam ayat ni? Kan? Tadi wa ayatul lahum, ada juga wa ayatun. Lepas tu wa ayatun lagi. Dan kali ketiga kita jumpa wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Dan satu lagi dalil untuk mereka insaf ialah kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh syarat. Sebab tu ada pendapat mufassir mengatakan dalam surah Yasin ada dua kisah. Kisah pertama yang kita baca adalah daripada kisah lelaki hujung kota sebelum ni. Kan? Yang 3 orang rasul dengan lelaki hujung kota tu. Pada fasa kedua. Tapi ada para mufassir mengatakan dalam surah Yasin sebenarnya ada dua kisah. Satu kisah lagi dekat mana? Ayat 41. Tapi disebut dalam keadaan mustatir. Dalam keadaan yang sangat-sangat tersembunyi dan kinayah sahaja. Dia bagi macam sedikit imbasan sahaja. Cerita pasal apa? Allah mengapungkan bahtera yang penuh syarat, kata Allah. Kan? Hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Baik, bila sebut pasal fulk, pasal bahtera ni tuan-puan sekalian, Nabi apa yang sinonim dengan bahtera ni? Nabi Yusuf? Nabi Musa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni adalah Nabi yang sangat sinonim dengan bahtera. Hatta orang Hollywood hanya tuan-puan sekalian dah cuba olah cerita Nabi Nuh ni, nama cerita dia Noah. Noah. Konsep yang sama tuan-puan sekalian, bila berlaku bencana adanya bahtera yang bawa dia menyelamatkan dia daripada bencana. Okey, baik. Ketepikan cerita Noah tuan-puan sekalian, saya nak cerita pasal Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh ni tuan-puan sekalian, kita semua maklum, dia berdakwah dengan tempoh yang sangat panjang tuan-puan sekalian. Nabi Allah Nuh alaihi salam ini disebut oleh Allah berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Disebutkan angka tu dalam Quran sendiri. 950 tahun itu tempoh dakwah ya, bukan umur. 950 tu adalah tempoh dakwah saja. Maksudnya umur lagi lebih daripada 950 tahun lah. Kan? Jadi 950 tahun tuan-puan sekalian, kita punya expectation, kurang-kurang kalau dia dapat tarik seorang setahun masuk Islam, peluk agama Allah, beriman kepada Nabi Nuh, kurang-kurang lepas 950 tahun berdakwah tu kurang-kurang ada 950 orang follower. Betul tak betul? Kalau dia buka Instagram, kalau dia buka Facebook, tuan-puan sekalian, friend dia tu kurang-kurang ada 950 orang. Paling kurang patutnya. Tapi tuan-puan sekalian, kita semua tahu kan, Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, ramai tak beriman pada Nabi Nuh? Tak ramai. Sangat sedikit tuan-puan sekalian. Ada setengah pendapat kata 60, ada setengah kata 10. Jadi nak kata sikit tuan-puan sekalian. Sangat sikit nak compare dengan tempoh dia berdakwah yang teramat panjang.
Lalu tuan-puan sekalian, Nabi Nuh ni bila dah sampai 950 tahun berdakwah ni, adakah Nabi Nuh berputus asa? Nabi Nuh tu kenapa dia kata 950 je? Mana tahun 951? Adakah dia wafat? Adakah dia berhenti? Dia berhenti kan? Dia berhenti berdakwah. Dia berhenti sebab apa? Putus asa. Sebab apa Nabi Nuh berhenti? Sebab tak kurang tahu saya dengar di meja-meja penceramah, orang tak berhati-hati kata Nabi Nuh putus asa dalam dakwah, berhenti pada tahun ke-950. Tapi tuan-puan sekalian, bukankah kita baca surah Hud, Allah sendiri bagi tahu Nabi Nuh berhenti sebab aku perintahkan dia untuk berhenti. So kalau tuan-puan sekalian pernah dengar Nabi Nuh disebut oleh siapa-siapa pun dekat meja penceramah ataupun mana tempat sekalipun yang kata Nabi Nuh putus asa, salah. Sebab apa? Allah sendiri sebut dalam surah Hud, Allah suruh Nabi Nuh stop dakwah. Dan bila Nabi Nuh dah berdakwah 950, maksudnya dakwah dengan dia sudah sebati. Kan dah sebati. Benda dah buat 950 tahun tuan-puan sekalian, mana tak sebatinya? Kan? Tapi bila Allah suruh Nabi Nuh stop tuan-puan sekalian, ada tak Nabi Nuh kata, ya Allah bagi sikit lagi masa. Bagi aku dalam 2-3 tahun insya-Allah lagi ramai yang peluk agama kita. Agama Allah akan beriman kepada aku. Ada Nabi Nuh kata bagi tempoh lagi 2 tahun? Tak ada. Walaupun benda sudah sebati, bila Allah kata stop, Nabi Nuh sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia taat. Nabi-nabi kita memang menunjukkan siri sami'na wa ata'na yang sangat cemerlang. Tak? Nabi Musa diperintahkan untuk berjumpa dengan Firaun, sami'na wa ata'na. Walaupun dia tahu dia bakal berjumpa dengan bapa angkat dia, walaupun dia tahu dia ada kelemahan dalam tutur bicara sebab dia ada masalah speech sikit, Nabi Musa nak berhadapan dengan Firaun, juara pidato dan juara debat, dia boleh bagi banyak alasan bila Allah perintahkan jumpa Firaun, dia dakwah pada dia. Tapi Nabi Musa tak bagi alasan. Bila dengar je idhab ila fir'auna innahu tagha, pergi jumpa Firaun sebab dia dah melampau sekarang ni, Nabi Musa sami'na wa ata'na. Walaupun ada banyak alasan boleh present pada Allah untuk nak delay dia ketaatan, tapi dia tak gunakan alasan tu. Okey, kembali pada Nabi Nuh. So bila Nabi Nuh AS dah berdakwah 920 tahun, bila Allah suruh dia stop, bukan stop saya saja. Allah suruh Nabi Nuh wasna'il fulk, binalah bahtera. Bina bahtera tuan-puan sekalian. Tapi tuan-puan sekalian, sekali lagi Nabi Nuh menunjukkan siri ketaatannya kepada Allah. Untuk maklumat, Nabi Nuh bukan seorang carpenter. You know carpenter? Seorang tukang kayu. Dia bukan tukang kayu. Kan? Kalau tukang kayu, bila Allah perintahkan buat kapal, dia tak akan ada masalah. Okay, now saya buat. Sebab saya berkemahiran buat benda ni. Nabi Nuh bukan seorang tukang kayu. Tapi bila Allah kata, wasta'il fulk, bina bahtera, tanpa persoalan, tanpa nak bertanya pada Allah, nak debate dengan Allah, aku bukan tukang kayu. Tak ada macam tu. Sami'na wa ata'na buat. Lalu Allah pun sambung, wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Kalau kau depend pada kemampuan kamu untuk nak buat bahtera, memang kamu tak mampu sebab kamu bukan seorang tukang kayu. Tapi kau akan mampu bi'ayunina, dengan pemerhatian daripada aku. Wa wahyina, dan wahyu yang telah aku berikan kepada kamu, wahai Nuh. So kemampuannya diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah la haula wala quwata illa billah yang kita duk baca selalu tu. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Itulah Nabi Nuh pegang. Aku tak boleh buat, tapi kalau Allah mampukan aku buat, memang mampu aku buat benda ni. Faham? So bila terbina bahtera tuan-puan sekalian, yang tu yang dimuatkan dalam ayat 41 surah Yasin ni. Bahtera yang telah menampung muatan yang sangat penuh tuan-puan sekalian. Dan dikatakan tuan-puan sekalian, bahtera Nabi Nuh tu bukan kecil. Besar tuan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian, kita tak rasa kagum tak? Tuan-puan sekalian pernah naik cruise tak? Ada pengalaman naik cruise, naik kapal besar-besar? Ada pernah naik? Ke tak ada pengalaman? Ke semua naik belon terbang saja? Belon terbang orang Sarawak kata belon kan? Naik belon kan? Kan? So tuan-puan sekalian, kalau kita pernah naik kapal, naik cruise sebagai contoh, kapal cruise tu kan bukan kecil, besar kan? Pengalaman saya join yang Andalusia dulu, yang seminar yang pelayaran Islami tu, saya pernah ada follow sekali. Kebetulan masa tu harga jatuh tuan-puan sekalian. So syarikat Andalusia waktu tu nak cover sebab dah keluar kos tinggi untuk sewa kapal. So nak penuhkan muatan, dijual harga tiket memang jatuh habis lah. Rezeki saya lah. Memang tak pernah didengar harga tu sekarang waktu naik cruise tuan-puan sekalian. Rezeki saya waktu tu.
Ada orang orang lah tuan-tuan sekalian dapat harga tu tuan-tuan sekalian. Memang rezeki saya untuk penuhkan kapal. So tuan-tuan sekalian, ceritanya adalah dalam kapal saya naik tu, cruise Star Libra, saya ingat lagi dia nama cruise tu, Star Libra tu, dia punya deck ada 9 deck, ada 9 tingkat tuan-tuan sekalian. Punya besarnya kapal tu. Kalau ikutkan tuan-tuan sekalian hari ni, kalau benda berat kita campakkan ke lautan, kesannya apa? Tenggelam ke terapung? Tenggelam kan? Tapi kalau compare batu yang berat tu dengan kapal Star Cruise Libra tu, saya rasa kapal tu lagi berat. Betul tak? Tapi molek je dia berlayar dekat lautan tuan-puan sekalian, tak tenggelam-tenggelam pun dia. Betul tak betul? Kan? Jadi tuan-puan sekalian, kekuasaan Allah dalam ayat 41 ni, ya betul, bahtera Nabi Nuh ni memang besar. Tapi besar-besar bahtera Nabi Nuh, aku yang telah apungkan bahtera yang besar ni di atas lautan. Di atas bah yang besar, di atas banjir yang besar tu, aku yang apungkan. Di saat teori manusia, benda besar, benda berat akan tenggelam, tapi Allah kata, ada je benda besar dan berat boleh terapung dengan izin. Betul? Sebab tu tuan-puan sekalian hari ini, kalau kita kata benda berat semua akan tenggelam, kapal yang besar dan berat boleh terapung dekat sana. Dan kalau kita kata semua benda ringan akan terapung, tuan-puan sekalian ambil sekecil je, batu kecil je tuan-puan sekalian, lempar kat lautan, jatuh tak ada ke dasar. Jatuh. Mana ada batu kecil tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian ambil kat batu kat jalan raya, tuan-puan sekalian lempar dalam air, mana batu tu terapung? So tak ada istilah benda ringan terapung, benda berat benda ringan terapung, benda berat tenggelam. Ada je benda berat terapung dengan kuasa Allah, ada je benda ringan dan kecil tapi tenggelam dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang Allah kata, di antara tanda kekuasaan Allah, Allah boleh mengapungkan secara realiti. Sebab tu Allah bawa cerita Nabi Nuh. So ini bukan sembang kosong. Cerita Nabi Nuh, bahtera dia besar gedabak boleh terapung di atas air, maka itu tanda keesaan, tanda kekuasaan aku dalam mentakdirkan sesuatu. So tuan-puan sekalian. So sebab itulah tuan-puan sekalian, kita tak boleh nak tentukan based on sekadar teori yang kita belajar. Contoh tuan-puan sekalian, teori kita, api ni panas ke sejuk? Kalau kita pergi petik api kat dapur tu, kita hulur jari, rasa panas ke rasa sejuk? Panas kan? So basically teori dalam kepala kita adalah api ni membakar dan panas. Tapi ada tak dalam Quran, ada tak dalam sejarah yang realiti, api tu jadi sejuk? Ada tak? Cerita Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. So maksudnya semua benda tu atas penyeliaan Allah, tu tak betul. So basically our theory, api panas memang membakar. Tapi api dengan perintah Allah boleh jadi sejuk. Hari ni tuan-puan sekalian, tuan-puan sekalian pergi ambil tongkat. Tuan-puan ada pakai tongkat tak? Tak ada. Kalau tongkat dekat rumah, apa-apa batang kayu tuan-puan sekalian, ambil batang kayu yang macam tongkat tu, pergi dekat laut PD. Kat sini, terdekat dah mana? Kalau kita orang Bangi ni, PD lah kot terdekat. Ke Morib lagi dekat? Katakanlah PD, kita ambil PD lah tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian pergi kat PD, ambil tongkat, pergi pukul laut tu. Terbelah tak laut? Tuan-puan sekalian panggil orang paling sadar kat dunia ni tuan-puan sekalian, orang paling kuat kat dunia ni, pegang tongkat tu, pukul lautan tu. Terbelah tak lautan tu? Tuan-puan sekalian, lautan ni, kalau teori sainsnya, sifatnya adalah memenuhi ruang. Tuan-puan sekalian ambil air tu letak dalam bekas yang bentuk star, jadi star lah bentuk dia. Kalau tuan-puan sekalian letak kat dalam bekas yang berbentuk square-square lah jadi dia akan memenuhi ruang. Tapi ada tak air yang tiba-tiba dengan satu pukulan tongkat, dia tak jadi seperti teori tadi, tak memenuhi ruang. Terbelah dua tuan-puan sekalian, ada tak dia? So secara asasnya dia akan memenuhi ruang, tapi tiba-tiba ada berlaku dengan satu pukulan tongkat daripada Nabi apa ni? Nabi Musa terbelah lautan kosong tengah-tengah tu. Boleh buat satu jalan. So nampak tak setiap perkara Allah boleh datangkan sesuatu tu without our logic pun. Walaupun teori tu kita simpan kemas, kita pegang kemas, api panas, lautan, air akan memenuhi ruang. Tapi kalau Allah perintahkan, sejuk-sejuklah api. Kalau Allah kata air terpecah, terbelahlah air itu tuan-puan sekalian. See? So Allah bagi tahu tak semua teori kita pegang itu kita boleh percaya 100%, tapi sunnatullahnya begitulah. Sunnatullahnya begitu, tapi adanya syariatullah yang menentukan macam mana dia akan berlaku. Itu yang kita selalu lupa.
Kita hari ni duk punyalah berusaha duk kawal sunnatullah tapi terlupa adanya elemen syariatullah yang menentukan segala-galanya. Sebetullah setiap perkara itu kena ada satu konsep yang tak boleh kita lupakan, namanya adalah konsep tawakal. Kita duk berusaha menjaga sunnatullah ni tetapi lupa nak tawakal kepada Allah. So bila kita terlupa tawakal, seolah-olah kita lupa yang ada elemen syariatullah tu tadi. Pernah tak berlaku tuan-puan sekalian, saya ni nak buat 2-3 kerja. Saya pernah bersembang dengan ada orang yang memang struggling masalah ekonomi sekarang tuan-puan sekalian. Dia terpaksa buat 2-3 kerja tuan-puan sekalian dalam satu hari. Saya dah jumpa dah ada orang yang buat macam tu tuan-puan sekalian. Memang terpaksa buat sebab tak ada orang yang boleh bekerja dalam family. Dia je kena bekerja. Nak sara mak ayah dia yang masih hidup. Lepas tu ada isteri dengan anak-anak tuan-puan sekalian. Dia seorang je kena bekerja. Bayangkan tuan-puan sekalian, saya kata, kenapa isteri tak kerja? Mana boleh ustaz? Dia kata sebab apa? Kalau isteri kerja, anak-anak mesti nak kena hantar pengasuh. Pengasuh bukan percuma pada hari ni. Nampak tak? Pengasuh mahal tuan-puan sekalian. Kan? Jadi duit tu ustaz, better isteri saya jaga anak saya kat rumah, tak keluar kos mahal-mahal 400-500 untuk pengasuh. Jadi tuan-puan sekalian, dia buat. Kadang-kadang dia kata, ustaz saya pun tak tahu daripada mana kekuatan ni datang. Tengok. Kalau ikut kemampuan kudrat saya, ustaz, dia kata, kerja saya ni, saya boleh bertahan dengan kudrat saya 8-5 je. Lepas 5 tu KO dah. Memang dah exhausted. Balik rumah tu nak cari katil, nak tidur je. Tapi dia kata, sepanjang saya buat 2-3 kerja, lepas habis tu buat kerja ni, jadi pump attendant, saya kata, saya rasa okey. Gitu. Sebab apa? Dia tahu, kalau sunnatullah, effort dia sampai pukul 5. Tapi dia tak lupa pada syariatullah. Allah boleh mampukan dia buat lebih daripada apa yang dijangka. Selagi mana tawakal itu diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan sekalian tahu tak kenapa kita kena baca surah Al-Mulk setiap malam? Saya pernah sembang masa kita tahu surah Al-Mulk dulu. Pada ayat 29, ayat second last surah Al-Mulk tu tuan-puan sekalian, Allah sebut apa benda? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Tuan-puan sekalian tahu tak kenapa kita baca benda tu pada ayat terakhir? Dan kenapa kita baca benda ni sebelum tidur tuan-puan sekalian? Sebab pada siang hari kita banyak bergantung kepada makhluk. Duit gaji bos yang tentukan, tak pergantungan kepada makhluk berlaku. Kan? Saya dapat bekerja kalau saya ada tenaga, pergantungan kepada kudrat, kepada selain pada Allah berlaku. Jadi tuan-puan sekalian, disebabkan perkara itu, maka Allah suruh Nabi kita dengan ilham yang telah Allah berikan kepada Nabi kita, dia suruh kita baca surah Al-Mulk. Sebab apa? Surah Al-Mulk ni seolah-olah melaraskan balik kompas tawakal kita. Siang hari tadi kamu banyak bergantung kepada selain Allah, tapi sebelum tidur malam ni, please make sure betulkan balik kompas tawakal kamu tu. Hanya kepada aku je kau bertawakal. Sebab apa? Waktu siang hari tadi kamu tengah celek. Kamu boleh nampak apa yang ada kat depan mata. Kamu boleh alert dengan apa yang ada kat depan mata. Tapi kamu banyak melaburkan pergantungan kepada benda lain. Tapi sekarang kamu nak tidur. Tidur ni kamu pejam mata, kamu tak alert apa yang berlaku. Kamu pun tak boleh nak jaga badan kamu setiap masa. Kamu terdedah pada pelbagai ancaman sewaktu kamu tidur. So tak apalah, siang hari tu mungkin kamu dah banyak tersalah langkah bergantung kepada makhluk. Tapi untuk tidur malam ni, betulkan tawakal kamu. Sebab aku je boleh jaga kamu sekarang. Nampak tak? So waktu siang kamu boleh nampak macam ada orang boleh tolong kamu. Tapi time tidur ada ke orang nak duduk sebelah kamu jaga je tengok kamu? Oh ada nyamuk tolong tepukkan? Tak. Macam kita kecil-kecil dulu kalau baby yelah juga tuan-puan sekalian tak? Tapi time besar ni ada tak pasangan kita? Okey abang, kita buat jadual penggiliran ya. Kalau abang tidur 2 jam, saya berjaga 2 jam tengok abang je. Kalau abang tiba-tiba nak jatuh katil, saya selamatkan abang daripada jatuh katil. Nampak tak? Oh lepas dah 2 jam tukar. Sistem penggiliran tuan-puan sekalian. Okey ayam tidur pula, abang jaga. Kan? Tuan-puan sekalian, time tidur siapa je boleh jaga? Allah je boleh jaga. Sebab tu Allah pesan kat kita sebelum tidur ni, Nabi suruh kita baca surah Al-Mulk, betulkan balik laras kompas tawakal kita tu kepada siapa. Sebab time tidur ni Allah je boleh jaga. Tapi bukanlah time tidur je nak kena tawakal pada Allah. Sebenarnya seruan kepada setiap masa. Setiap masa. Cuma Allah kata, kalau kamu dah banyak terbabas bergantung pada makhluk dalam siang hari tu, sekurang-kurangnya malam tu betulkan balik lah. Itu yang poin yang Allah nak sampaikan. Sekurang-kurangnya. Tetapi seruan tu, setiap masa tawakal tu. Okay, boleh
Okey, tinggal 2 minit lagi. Okey. 2 minit lagi. Sekejap saya nak tengok ayat 42 ni. Boleh tak kita nak stop sini ataupun tergantung? Kita stop sampai ayat 41 dulu. Sebab ayat 42 ni dia masuk topik baru. Kalau macam topik sebelum ni dia banyak cerita pasal penciptaan, benda kecil, benda besar. Lepas tu Allah buat kesimpulan yang semua dalam sistem yang telah Allah aturkan. Lepas tu Allah sebut yang Allah SWT yang tentukan semua benda. Ada elemen sunnatullah, ada elemen syariatullah. Kan? So kapal yang besar boleh berlayar dekat lautan tanpa tenggelam. Bukan lautan, dekat dalam air, atas air tanpa tenggelam. Semua itu atas kuasa ketetapan Allah. Tapi ayat 42 dia lebih kepada kenderaan. Allah suruh kita tengok kenderaan. Okay. Dalam masa 9 minit tuan-tuan sekalian saya nak buat kesimpulan. Kalau tuan-tuan sekalian perasan, yang pertama tu, yang mula-mula cerita pasal fasa ketiga ni, iaitu pandangan depan ni, alam sekeliling kita ni, Allah bangkitkan pasal benda yang kita dapat makan. Perasan tak? Kan Allah kata mimma yakulun, daripada biji benih yang tumbuh tu kamu dapat makan. Kan? Dan saya sebut alam sekeliling ni juga adalah sebagai salah satu sumber untuk kita mendapat petunjuk, kan? So tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu kat kita, kalaulah Quran tu terlalu sukar untuk kamu nak dapatkan petunjuk. Kalaulah sejarah-sejarah lampau, orang-orang yang pernah kena azab sebelum ni pun sukar untuk kamu ambil pengajaran. Takkanlah sedekat-dekat benda yang tiap-tiap hari kamu ambil, suapkan ke mulut, tiap-tiap hari suapkan ke mulut, takkanlah benda tu kau tak boleh nak renung sekejap, daripada mana benda ni datang? Sejarah mungkin jauh sebab dia dah berlaku. Quran mungkin perlukan ilmu untuk faham. Tapi makanan yang masuk kat mulut, kamu kena stop sekejap je tengok makanan tu. Macam mana dia jadi macam tu? So nampak tak sekarang ni Allah bawa daripada pandangan yang jauh, dia Allah dekatkan pandangan tu kepada kita. Faham tak? So sekarang ni makanan tu adalah benda yang dekat dengan kamu. Takkan tak pernah sejenak kau fikir macam mana benda tu boleh sampai ke mulut kamu. Takkan benda tu tak disedarkan? Takkan kamu boleh declare ataupun kamu nak declare benda tu terjadi sendiri dan dia datang secara tiba-tiba dekat tangan saya? Takkan macam tu kepercayaan kita. Kita mesti yakin adanya satu kuasa yang telah menumbuhkan biji-biji benih tu tadi, mengeluarkan hasil-hasilnya, memberikan makanan kepada kita. Betul tak betul? That's our belief. Maksudnya makanan saya suapkan ke mulut, dia tak datang kat tangan saya secara tiba-tiba. Ada satu kuasa yang mengurusnya. So kalau Quran susah bagi kita untuk kembali kepada Allah, kalau sejarah mungkin terlalu jauh untuk kita kembali kepada Allah, takkan makanan dekat depan tu rasa jauh lagi untuk kita kembali pada Allah. So mula-mula Allah cerita pasal makanan. Yang kedua Allah cerita pasal apa? Pasal matahari, pasal bulan. Tu pun dekat juga dengan kita, kan? Sama dia. Yang terakhir tu sekali lepas ni kita akan tengok Allah bangkitkan cerita pasal kenderaan yang kita naik. Takkan kenderaan tu datang sendiri kat kamu. Yang tu kita akan bincang sesi akan datang lah. 2 minggu lagi. So basically tuan-puan sekalian, benda yang ada kat depan mata kita ni adalah sedekat-dekat panggilan yang Allah hadirkan kepada kita untuk kita kembali kat dia. So kalau kita beralasan nak faham Quran, kalau kita beralasan untuk nak mengambil pengajaran daripada sejarah, takkan lagi kita nak bagi alasan untuk benda yang paling dekat dengan kita sekarang. Sepatutnya dah tak layak dah benda dekat ni kalau kita nak beralasan. Di ibaratnya macam ni lah tuan-puan sekalian. Penutup. Kan Quran kan simbolik daripada atas. Kalau kita mendongak ke atas, lama-lama letih tak? Letih kan? Dongak je ke atas macam ni. Letih tak? Tapi kalau kita, yang kedua, kalau kita toleh ke belakang, lama-lama tuan-puan sekalian, sakit tak tengkuk? Toleh je ke belakang, sakit tak? Sebab sejarah belakang. Toleh ke belakang kan lenguh lama-lama. So kita boleh bagi alasan, dongak ke atas letih lah. Dongak ke belakang, toleh ke belakang letih lah. Kita boleh bagi alasan. Tapi benda depan mata, anda tak perlu toleh ke kanan, tak perlu toleh ke kiri, tak perlu dongak ke atas, just buka mata je. Nak bagi alasan letih lagi ke? Nak bagi alasan letih lagi ke? Tak layak dah bagi alasan letih. Sebab itulah lepas habis je babak pandangan depan ni, iaitu alam sekeliling ni, Allah terus bagi tahu balasan untuk orang-orang yang mengabaikan petunjuk. Faham tak? Sebab kamu dah terlalu cukup lengkap bukti untuk kembali pada Tuhan. Dah tak layak lagi nak beralasan untuk tak nak beriman kepada Allah. Dah cukup dah petunjuk Allah bagi. Atas dah ada, belakang dah ada, depan dah ada. Depan ni paling mudah, buka mata je. Takkan nak bagi alasan lagi. Gitu.
Okay. So kita tengok 3 benda. Tadi saya ulang kembali. Yang pertama kita tengok makanan yang kita masuk ke mulut. Lepas tu alam sekeliling kita matahari bulan. Yang ketiga nanti Allah kukuhkan lagi dengan kenderaan yang kita naik. So nanti kita bincang pada sesi akan datang insya-Allah. So wallahu a'lam bissawab tuan-tuan sekalian. Terima kasih semua. Ada soalan ke? Soalan? Tak ada soalan. Kasih semua tuan-tuan sekalian yang hadir. Saya nampak tuan-tuan sekalian minggu lepas. Semangat sikit, dah penuh sikit dah dewan ni. Kan? Sebelum ni bukanlah penuh betul, sikit-sikit lah. Maksud kalau yang lepas tu memang sikit betul. Kan? Sebabnya ada confusion berlaku. Sebab tertukar dengan Ustaz Arif. Sebab Ustaz Arif dia nak buat online je. Kan? Jadi saya pula fizikal. Jadi orang tertukar tuan-tuan sekalian. Dia ingat ke online, sepakat ada online berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian yang dekat tu boleh hadir. Tuan-tuan sekalian dekat sini masih lagi dalam beberapa kursi yang masih kosong. So boleh hadir tuan-tuan sekalian. Terima kasih juga siapa yang join online pun tak ada masalah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Okey. Mohon Ustaz spare few minutes terakhir untuk respon soalan dalam Zoom untuk setiap kelas ni. Allahu Akbar. Itulah. Kita tengah duk syok dekat sini. Dalam Zoom ada 97 orang tuan-tuan sekalian. Ramai ni, masya-Allah, tabarakallah. Okey, saya tanya ni hibah hartanah saja nak raikan sikit boleh tuan sikit. Hibah hartanah tanya ayat berapa Ustaz tentang ikhlas surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Dah ada orang jawab dah dekat bawah tu, alhamdulillah. Okey, jap. Ada lagi ke soalan lagi? Kita tengok. Tak ada dah. Okey. Puan Norizan Hasan, Al-Quran tafsir yang mana untuk saya refer beli untuk kelas ni? Okey, saya tidak, kalau tuan-puan sekalian perasan, saya tidak tertakluk pada satu tafsir. Dalam setiap kupasan saya akan rujuk beberapa tafsir dan pemudahkan kefahaman tu pada tuan-puan sekalian. Okey. Itu sikap saya dalam mengajar tadabbur. Sebab saya tak nak tuan-puan sekalian terlalu terikat dengan satu tafsir. Sebab kelebihan kita rujuk banyak tafsir tuan-puan sekalian adalah kita akan buka pandangan kita lagi luas tentang ayat. Contoh, Ibnu Kathir dia punya perspektif cara dia melihat ayat tu adalah tentang macam mana Nabi duk cerita tentang ayat ni. So hadis-hadis, ada tak hadis-hadis yang mentafsirkan ayat tu? Itu cara Ibnu Kathir. Tapi kalau kita buka Ibnu Ashur, dia akan bantu kita. Kenapa Allah guna kalimah ni? Kenapa Allah tak guna kalimah tu? Nampak tak? Perspektif yang berbeza. So kelebihan buka banyak tafsir adalah kita akan widen our perspektif tentang satu-satu ayat. So bila kita punya perspektif wide, dia akan mempermudahkan kita untuk reflect ayat tu pada kita. Faham tak faham? So some ayat, kalau kita terlalu depend kepada tafsir yang satu saja, kita mungkin nampak, saya kena faham je ayat ni. Tapi kita tak mampu untuk, saya kena relatekan ayat ni dengan saya. So in order to relate this ayat to us, nak kaitkan ayat tu dengan kita kena widen our perspective pada ayat tu dulu. Barulah mudah, sisi ni ayat ni berkait dengan saya. Nampak tak? So kalau satu dia mungkin boleh, tapi dia akan ambil jalan yang agak lama. Tapi kelebihan membaca variasi tafsir ni tuan-puan sekalian, kita akan widen our perspective. So kalau dalam bahasa Melayu banyaklah terjemahan ada hari ni tuan-puan sekalian. Ibnu Kathir pun ada, Al-Azhar pun ada, Said Qutb fi Zilalil Quran pun ada, Al-Munir pun ada. Banyak sebenarnya. Okay? So wallahu alam. So saya punya fokus nama pun kelas tadabbur. Tadabbur mesti berbincang tentang macam mana ayat tu berkait rapat dengan diri saya. Saya bukan sekadar nak bagi tuan-puan sekalian dengan semacam, saya faham ayat ni. Faham dia belum tentu tadabbur. Tadabbur saya kena tahu, ayat ni sedang berbicara tentang saya rupanya. Walaupun pasal matahari, walaupun pasal bulan, tentang saya rupanya Allah nak bagi tahu pasal ayat ni. Begitu. Sebab kalau macam tu Nabi Muhammad, dia boleh kata, pasal cerita pasal matahari je. Okey, pass by, ayat seterusnya. Tak. So Nabi sendiri adalah pentadabbur terbaik, tuan-puan sekalian. So kita kena relatekan every single ayat tu dengan kita semua, insya-Allah. Walaupun cerita pasal orang-orang yang dimurkai oleh Allah, masih ada kaitan dengan diri kita. So wallahu a'lam bissawab tuan-puan sekalian. Saya nampak tak ada soalan dah dekat online ni. Yang terakhir pun Al-Quran tafsir mana yang baik. So banyak. Saya dah sebutkan satu-satu tadi. Tak tahulah tuan-puan sekalian sempat tangkap ke tidak. Banyak tu saya sebut tadi tu. Kan? So mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Okey. Al-haqqu bila nizam. Terakhir, Tuan Basri Wahid, macam mana bunyi pepatah Arab kebenaran mudah dikalahkan dengan kebatilan? Al-haqqu bila nizam sayughlibul batilu bin nizam. Al-haqqu bila nizam sayughlibul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terancang akan mudah dikalahkan dengan kebatilan yang terancang. Okay? So wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk berjumpa lagi pada 2 minggu akan datang.
Tuan-tuan sekalian, minta maaf kalau tuan-tuan sekalian nampak macam ada eye bag banyak sikit hari ni kan. Macam letih sikit. Pagi tadi tuan-tuan sekalian tengok tak TV Hijrah. Saya baru lepas TV Hijrah pagi tadi. Pukul 7.30 sampai 8.30. Rushing datang sini tuan-tuan sekalian. Wujud sempat. Kan? Tapi pagi tadi saya request untuk online je lah. Untuk online saja pagi tadi tuan-tuan sekalian. So minggu depan insyaAllah saya di TV Al-Hijrah. Secara langsung lah di studio sebab minggu depan bukan jadual saya dekat sini. Kalau dapat TV Hijrah atas sini tuan-tuan sekalian tak sempat. Pukul 9 pagi. Kan? Tengah-tengah bandar pula tu TV Hijrah dekat Masjid Negara tu dia punya studio. Oh memang cari pasal lah. Kalau terima jadual dekat sini, bertemu dengan TV Hijrah. So terima kasih semua tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sebenarnya